Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Ayah, Ibu Hani, Ibu Selama, Ibu Marusah, Ibu Habibah, Ibu Zanita, Ibu Maimunah, Cik Ibu Saiful, Ibu Hilaliyah, Ibu Hashimah, Ibu Zainab, Ibu Baharia, Ibu Zabidah, Tuan Haji Nasir, Ibu Khairiyah, Masya Allah, tabarakallah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Untuk Tuan Haji Nasir, insyaAllah petang ni adik saya, dia tolong belikan kamera tu lah kamera pula. Apa ni, webcam. Webcam Logitech, insyaAllah ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Nanti saya cuba buat. Mudah-mudahan berhasil lah. Pasal laptop yang ada yang saya tu laptop second hand. Second hand, jadi dia punya kamera dia pun kabur. Kabur. Saya pun tengah belajar lagi lah, insyaAllah ya. Boleh sambung ayat yang ke-9 surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey. Boleh bermula ayat ke-9 ini sampai ayat ke-19 ya, sampai akhir. Ibu Ayah menceritakan illatul, tajuknya illatu al-juhudi wa kitabatul malaikati wal qisamun nasi fariqaini. Antara yang dibincangkan ataupun yang akan diceritakan adalah sebab manusia ni suka melawan. Okey. Kemudian malaikat akan mencatat segala amal-amal manusia dan terbahaginya manusia kepada dua kumpulan di mana nanti di akhirat nanti manusia terbagi kepada dua kumpulan. Mudah-mudahan kita jadi kumpulan yang baik, insyaAllah ya. Tengok dulu kalla, Allah Ta'ala ayat 9. Kalla ni apa? Kita panggil kalla ni sebagai huruf memberi makna roda'. Roda' ni amaran. Okey. Amaran daripada tertipu dengan kurnia-kurnia yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, jangan kita tertipu dengan nikmat tu pula. Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Bukan dengan nikmat-nikmat tu kita tertipu dan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini boyahnya. Okey, apa terjemah kalla dalam Quran terjemah Ibu Ayah? Apa terjemah kalla? Apa dia terjemah kalla? Ada sekali-kali jangan begitu ke? Apa terjemah kalla Ibu Ayah? Jangan pernah. Sekali-kali jangan. Macam tu suka bagus. Sekali-kali jangan. Kalla, sekali-kali jangan pernah lah. Okey, itu maknanya tegas Ibu Ayah. Rada' 'alal ikhtirar bikurmillahi azza wa jalla. Bikiramillahi azza wa jalla ataupun bikurmillah. Tegahan daripada amaran Allah Ta'ala daripada tertipu dengan kurniaan Allah Ta'ala. Bukan untuk dapat kurnia itu bukan supaya kita engkar, tetapi supaya kita taat pada Allah. Maksud sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu engkar pada Allah. Bal. Bahkan sebenarnya yang berlaku apa dia? Bahkan apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya. Okay, bal ni kita panggil idrab ila bayani ma huwa sababu al-asli fi iqtirarihim. Macam dipalingkan, maksudnya sekali-kali jangan begitu. Sebenarnya apa yang berlaku? Bal bahkan sebenarnya tukazzibuna, kamu semua ni mendustakan biddin dengan hari pembalasan. Sebenarnya kamu semua ni lah yang berdusta. Kamu ni jangan sekali-kali kamu langgar perintah Allah Ta'ala, jangan sekali kamu buat maksiat pada Allah, jangan sekali kamu engkar, kamu lupa diri dengan nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Bahkan sebenarnya kamu semua ni mendustakan hari pembalasan. Itulah sebab kenapa kamu ni
tertipu. Kenapa kamu tertipu dengan segala nikmat yang kami bagi? Kami bagi nikmat untuk kamu bersyukur, tapi kamu tertipu. Apa sebabnya? Kerana kerana kamu semua mendustakan hari pembalasan. Pasal apa manusia tak takut buat maksiat pada Allah? Kerana termasuklah kita, saya, ibu ayah. Kenapa? Kadang-kadang kita buat dosa, masa buat dosa tu kita tahu itu dosa. Tapi kenapa kita teruskan? Kenapa kita teruskan? Kerana pada ketika itu kita tengah tak takut. Hati kita ni Allah dah cabut rasa takut kepada akhirat. Kalau kita takut pada akhirat, kalau kita betul takut pada akhirat, pada ketika itu kita terbayang betapa dahsyatnya azab di akhirat, ibu ayah. Terbayangkan betapa dahsyatnya menipu, betapa dahsyatnya fitnah, betapa dahsyatnya macam-macam balasan yang Allah bagi kat sana. Kalau kita yakin betul, kita takkan langgar perintah Allah Ta'ala. Memang kita akan langgar. Baik sengaja, baik tak sengaja. Tapi kita akan berusaha untuk elak daripada terlanggar perintah Allah Ta'ala. Langgar larangan Allah Ta'ala. Jadi, apa sebab manusia tertipu? Kerana bahkan tukazzibuna, kamu semua mendustakan bidin, dengan hari pembalasan. Ibu ayah, tukazzibuna ni fi'il mudhari'. Saya direct terus. Pasal kita bincang nahwu sorof dekat tempat lain lah, ya. Ini saya terus bincang dan saya tak tanya, saya terus direct saja. Tukazzibuna ini fi'il mudhari' daripada kazzaba yukazzibu. Ibu ayah, kalau kita ada fi'il kazaba yakzibu, dah selesai, kazaba yakzibu fa'ala yaf'ilu. Kazaba yakzibu fa'ala yaf'ilu. Kalau kazaba maksudnya berdusta. Berdusta. Okey. Contoh ayat berdusta. Fir'aun telah berdusta. Siapa yang berdusta sekarang? Fir'aun telah berdusta. Terus gunakan nama yang jahat teruslah. Fir'aun telah berdusta. Ibu ayah, kalau Fir'aun nak kata Nabi Musa berdusta, kita kata Fir'aun telah mendustakan Nabi Musa. Nabi Musa bawa ajaran menyembah Allah Ta'ala, tauhid, ajak Fir'aun kembali pada Allah, beriman pada Allah, tapi Fir'aun telah mendustakan. Jadi mendustakan dalam bahasa Arab dipanggil, kita sebut kazzaba yukazzibu, bab taf'il, wazan yang ketiga daripada 9 wazan, ya. Fa'ala yufa'ilu, daripada 9 wazan dalam buku teknik faham dan hadam lah. Wazan banyak lagi, ada 9 yang paling utama lah, ya. Jadi ibu ayah, cuba tengok terjemah ibu ayah. Tukazzibuna ada tak mendustakan ke berdusta? Ada tak mendustakan ke berdusta? Cuba tulis terjemah. Tulis terjemah. Nampak? Mendustakan. Mendustakan. Bukan dia berdusta, dia mendustakan. Nabi SAW menyampaikan pada mereka, pada orang-orang Arab Quraisy, orang Mekah, kita semua ni akan mati, dan lepas mati ada kehidupan lepas mati. Maka takutlah kita pada Allah, masuklah dalam Islam, kamu akan selamat. Aku mengingatkan kamu semua dengan adanya hari pembalasan, hari akhirat. Kita akan mati dan akan hidup di sana nanti. Siapa yang bahagia, siapa yang beriman pada Allah akan bahagia. Siapa yang tak beriman pada Allah akan celaka kat sana. Tapi mereka, kamu semua mendustakan. Bahkan tukazzibuna, kamu semua mendustakan. Bidin batu huruf jar dengan ad-din. Ad-din di sini buaya maksudnya apa? Ad-din al-jaza, balasan. Al-jaza al-a'mali yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, balasan terhadap amal kita dipanggil ad-din. Pasal tu maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan, ad-din tu hari pembalasan. Okey, boleh yang dirahmati Allah, tengok tafsiran. Tadi bukan tafsir, tadi itu saya terjemah baru terjemah. Tengok tafsiran. Ai irtada'u, irtadi'u wan zajru, beringatlah kamu, ambillah peringatan. Anil ightirar bikurmillahi, irtada'u wan zajaru, mereka mendapat amaran daripada anil ightirari bikurmillah, daripada tertipu dengan kurniaan Allah Ta'ala. Wa ja'alahu dhari'atan ilal kufri bihi. Dan
wa ja'lihi zari'atan ilal kufri bihi, dan mendapat peringatan daripada menjadikan nikmat-nikmat tadi sebagai sebab kepada kekufuran pada Allah Ta'ala. Wal waqi' annakum tukazzibuna biyaumil ma'ad wal hisab. Realitinya kamu semua ni wahai orang-orang kafir Quraisy, khususnya umum pada kita semua lah, kita ambil pengajaran. Kamu semua mendustakan dengan hari pembalasan dan hari penghizaban. Okey, hari yang dijanjikan, hari perhitungan. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dah maklumkan pada kamu semua. Dan baginda adalah seorang al-amin, seorang yang amanah, jujur dalam menyampaikan. Kamu semua kenal akhlak dia daripada kecil sampailah diangkat menjadi rasul. Tiba-tiba bila dia mengajak kamu semua untuk takut pada Allah, untuk beriman pada adanya hari kebangkitan, kamu kata dia tipu. Haitsu la yahmilukum al-khauf min hadzal yawm ala iltizami ta'atillah wajtinabi ma'asihi. Di mana kamu tak rasa takut langsung. Kamu tak ada rasa takut daripada menghadapi hari itu. Ibu ayah, yang kita kena takut adalah takut di akhirat kita tak selamat. Sekarang ni ibu ayah, semua orang akan mati. Ibu ayah ada kehilangan orang tersayang. Saya pun ada kehilangan orang yang tersayang, keluarga rapat dan sebagainya. Cuma kita kena faham ibu ayah, hidup kita kat dunia ni memang hakikatnya kita pasti akan mati. Kita pasti akan sampai ajal. Ajal ni tempoh. Masing-masing ada ajal, ada tempoh hidup dia macam mana. Ada tarikh luput hidup dia. Bila berlakunya kematian ibu ayah, kita jangan berasa kehilangan sampai apa tu kan. Pasal apa? Itu hanya permulaan dia hidup di akhirat sana. Permulaan dia hidup di negeri yang kekal abadi, bermula alam kubur tu. Alam kubur. Jadi kalau kita nak kekal bahagia, ibu ayah kena fikir, macam mana aku nak bahagia sama-sama selama-lamanya. Lepas itulah kita kena selamatkan keluarga kita. Ibu ayah sayang anak ibu ayah, sayang anak. Tapi ibu ayah benarkan anak perempuan ni, bukan ibu ayah lah, tempat lain lah ya. Kalau kita benarkan anak perempuan kita keluar tak tutup aurat, apa yang sayangnya? Apa sayangnya ibu ayah? Anak ibu, cucu ibu, umur 7 tahun, Nabi perintahkan 7 tahun suruh semayang. Ibu-ibu tak suruh semayang pun, kenapa ibu ayah? Kenapa tak suruh semayang? Ada ustaz kecil lagi, mana boleh? Kalau betul sayang dia dunia akhirat, 7 tahun dah suruh semayang. Biarlah dia semayang tepi kita, semayang tu kotak kanting, tak apalah, tak apa. Dia ikut dulu. Takkanlah satu hari 5 waktu, seminggu 35 waktu, sebulan 140 waktu ni lebih kurang, setahun lebih kurang 2100 waktu kali dengan 4 lebih kurang 8,400 waktu dalam masa 4 tahun. Dalam 4,800 waktu tu ibu ayah takkanlah tak pandai-pandai. Jadi ibu takkanlah hari-hari pakaikan telekung semayang, takkan kat luar nak buka tu lagi, mestilah dia dah malu dah. Tapi kalau tak disuruh, ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi kita kena faham hakikat sebenarnya kehidupan kita ni di dunia bukan hidup. Sekejap ibu ayah ada telefon sekejap . Sorry lah ibu ayah, bank dah call saya dah. Saya kata nantilah sambung lagi. Bila bank dah call ni, faham lah. Protect lagi macam-macam lah, Masya Allah. Kita tak gerak. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik tadi ya. Jadi ibu ayah tidak beringat. Padahal sebenarnya hidup kita ni bukan kat dunia, hidup kita sebenarnya dekat akhirat. Okey. Summa zada fit tahdhir minal inadi wa takzibi bil ikhbari anna jami'al amali marsudatun 'alal nasi bil malaikah. Kemudian Allah Taala menambah pada warning, Allah Taala tambah warning ya,
kerana kedegilan, kerana pendustaan mereka dengan perkhabaran-khabaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nak bagi tahu mereka semua akan dijaga oleh malaikat. Ada malaikat yang akan mengawasi kita. Boy, ada malaikat sentiasa mengawasi kita. Kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin. Ibu ayah, kenapa tak inna tu? Inna tu, kita nak belajar besok lah insyaAllah inna. Pagi besok, pukul 8.30 insyaAllah kita belajar. Kalau saya tidak ada urusan lain. InsyaAllah ibu ayah ya. Mana tahu besok tiba-tiba saya rasa macam nak pergi ke pejabat kesihatan daerah ya, untuk boleh kata dah tamat kuarantin ke, mana nak tahu kan. Jadi wa inna, dan sesungguhnya alaikum lahafizin. Ibu ayah, alaikum kepada kamu ataupun ke atas kamu lahafizin. Ibu ayah, hafiza yahfazu. Hafaza yahfazu ke hafiza yahfazu? Saya pun tak ingat hafiza ke hafaza. Kita tengok kamu saya. Saya tak puas tengok kamu sekejap. Macam mana dia punya fa'il tadi sekejap ya. Saya tengok fa'il dia sekejap. Okey. Betul lah. Hafiza yahfazu. Hafiza yahfazu maksudnya menjaga. Hafiza yahfazu. Ibu ayah, hafiza yahfazu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad dia punya isim fa'il datang atas wazan fa'il. Maka hafiza yahfazu, isim fa'ilnya hafiz. Hafiz yang menjaga, yang mengawasi. Okey. Kalau seorang hafiz. Kalau dua orang hafizani. Kalau ramai hafizuna. Okey, Ibu ayah. Saya kata tadi, kita belajar tadi, inna ini dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Di sini, mana isim inna? Isim inna adalah kalimah hafizin di belakang. Isim tu, isim yang dikemudiankan. Okey, saya maklumkan siap-siap. Nanti kita belajar insyaAllah. Okey, wa inna, asalnya wa inna lahafizina alaikum. Asalnya, wa inna lahafizina alaikum. Sesungguhnya, benar-benar ada penjaga kepada kamu, ada yang mengawasi kamu. Macam tu. Tapi lahafizin dibawa ke belakang, alaikum dibawa ke depan. Antara tujuannya begitu. Apa tujuannya ibu ayah? Di antara tujuannya adalah untuk memberi makna pengkhususan. Maksudnya sesungguhnya betul-betul pada kamu ni, betul-betul untuk kamu ni ada yang menjaga. Maksudnya tak boleh lari. Betul-betul kita ni ibu ayah, betul-betul kita ni ada yang jaga. Siapa jaga? Malaikat jaga. Mengawasi. Okey. Ibu tengok, saya kata tadi, inna menasabkan isim. Okay. Tadi hafizun, hafizani, hafizuna. Kalau dia nasab, hafiz. Kalau dia nasab jadi hafizan. Dia mufrad. Kalau hafizani, musanna. Ketika nasab jadi dengan ya sebelumnya beri atas. Hafizaini. Kalau jamak hafizuna, jamak mudzakkar salim, ketika mana dia nasab dengan ya sebelumnya beri bawah. Hafizina. Hafizina. Jadi hafizina di sini isim muakhar kepada inna. Siapa faham tak apa, abaikanlah ya. Hafizina. Ada pula lam sebelumnya, ada lam sebelumnya ibu ayah, kita tengok di sini. Okey, ada lam sebelumnya. Okey. Okey. Lam tu lam apa namanya ibu ayah? Ulang balik, apa nama lam tu? Kita belajar sebelum ni dah selalu dah. Apa nama lam tu? Saya tanya ibu. Ulang gaji. Lam tahqiq. Tahqiq boleh, takkid lah ibu ya, takkid. Bukan tahkid, takkid. Ta hamzah kaf ya dal. Takkid begitu ya. Macam tu takkid ya ibu ya. Takkid. Jadi benar-benar ada malaikat yang menjaga. Ada terjemah benar-benar. Okey, saya nak tengok terjemah ibu ya. Apa terjemah la hafizin? Pastikan ada terjemah lam tu sekali. Sungguh ke, benar-benar ke, pasti ke? Tengok. Terjemah ibu apa dia? La hafizin.
Benar-benar saya nak Ibu Marusa sungguh ini benar-benar. Sungguh ada yang menjaga. Okay. Jadi sungguh ke benar-benar dekat mana tu? Pada lam tadi. Benar-benar ada pengawas. Jadi boya kat mana benar-benar? Pada lam itu saja. Nampak tak sekarang ni boya? Lam itu saja datang dengan makna takkid dan memberi makna terjemahnya benar-benar. Sesungguhnya ke atas kamu semua benar-benar ada yang menjaga. Nampak tak sekarang maksud dia? Sesungguhnya ke atas kamu ni siapa? Kamu tu Kamil, kamu tu ibu boya semua, kamu tu semua manusia. Semua manusia, kamu kena ingat la hafizin, benar-benar ada yang menjaga kamu, yang mengawasi kamu. Kita nak pergi mana? Tak ada pergi mana. Pergi mana-mana pun tak boleh. Malaikat ada catat. Okey, tengok tafsiran. Belum lagi. Tengok kiraman katibin pula. Kiraman katibin. Okey. Kiraman katibin. Sekejap. Tengok i'rab dia. Okey. Ibu ayah. La hafizin. Nak tanya tadi ibu ayah, hafizin tadi apa? Rafa' ke nasab ke jar? Hafizin tadi. Saya kata dia isim pada inna tapi isim yang dikebelakangkan. Maka hafizin, la hafizin, rafa' ke nasab ke jar? Dia adalah boleh tulis ibu ayah? Saya nak confirmkan faham tidak tadi? Nasab. Pasal apa nasab? Pasal dia isim pada inna. Okey, jadi hafizin ni nasab. Nasab. Kiraman apa? Kiraman pun baca nasab kan? Kiraman pun baca nasab. Katibin pun baca nasab. Kiraman nasab pasal apa? Kita panggil dia sifat kepada hafizin. Maksudnya yang mulia. Para malaikat itu adalah para malaikat yang mulia. Para penjaga itu, para pengawas itu adalah para pengawas yang mulia. Mulia. Apa lagi sifatnya? Pertama sifatnya mulia. Kiram ini jamak kepada karim. Karim ni mulia. Karim mulia. Kiram jamak dia. Kan kalau seorang alim, alim kabir. Alim kabir. Kalau ramai ulama, ulama kibar. Ulama kibar. Gitu. Okay. Jadi buaya, kiram di sini atas wazan fi'al. Jamak dia. Okay. Kiraman. Para malaikat yang mulia. La hafizin, benar-benar ada penjaga, pengawas. Kiraman yang mereka semua ni mulia-mulia belaka. Kiraman yang mereka semua ni mulia belaka. Mungkin terjemah ibu yang mulia saja. Tapi fahamnya apa? Kiraman di sini adalah sifat pada hafizin, la hafizin. Para penjaga yang mana para penjaga semua ni semuanya mulia. Tak ada satu malaikat yang tak mulia. Semua mulia. Apa lagi sifatnya? Katibina. Katibin yang menulis, mencatat. Katibin yang menulis, yang mencatat. Okey. Ulang balik tadi kiraman saya bacakan dari segi bahasa. Indallahi wa wasafahum bidzalika li ta'zimil jaza. Okey. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi kenapa Allah sifatkan dengan itu? Untuk membesarkan pahala, membesarkan ganjaran yang akan didapat nanti. Okey. Katibin maksudnya yang menulis, yang sentiasa menulis daripada kataba yaktubu. Lam beramal tak? Okey bagus ibu. Lam tu tak beramal. Bagus soalan ibu bagus. Lam itu tidak beramal. Lam itu pada la hafizin, lam itu tidak mengubah apa-apa ibu. Lam tu hanya datang untuk untuk kuatkan makna saja. Lam itu tidak beramal pada apa-apa. Bagus ibu. Bagus sangat soalan. Ibu yang faham ya tadi? Bagus soalan tadi. La hafizin. Hafizin ada lam. Lam tu ada sebab ke Ustaz? Ada ke lam tu yang menyebabkan jadi hafizin? Lam tu ubah apa-apa? Jawapannya, lam itu tidak beramal apa-apa. Tidak menyebabkan berlaku apa-apa perubahan i'rab. Tapi lam tu hanya datang untuk menegaskan lagi makna. Datang memberi makna takkid. Boleh buaya Ibu Murusa? Boleh insya-Allah Ibu Murusa? Menjawab tak? Boleh Ibu ya? Okay, masya-Allah. Teruskan. Jadi katibin adalah fi'il isim fa'il daripada kataba yaktubu. Kataba yaktubu isim fa'ilnya katib.
katibun, fa'ilun. Maka sekarang sini jamaknya katibuna, katibuna. Tapi kerana dia jadi sifat kepada hafizin, maka dia kena ikut. Sifat pun kita tak belajar lagi kan? Tak apalah. Sifat ni dia akan ikut. Hafizin, katibin, katibin itu sifat. La hafizin, para pencatat, para apa ni, penjaga, para pengawas. Apa sifatnya? Kiraman. Apa lagi sifatnya? Katibin. Kiraman tu kenapa baca pada atas, Ustaz? Pasal dia pun jamak juga, tapi dia jamak taksir. Katibin jamak juga, tapi dia jamak muzakkar salim. Jamak taksir dia nasab dengan fathah. Jamak muzakkar salim dia nasab dengan ya sebelumnya baris bawah. Kiraman pun nasab, katibin pun nasab. Nampak ibu ayat? Okey. Ya'lamuna, mereka semua tahu. Ya'lamuna daripada alima ya'lamu, sulasi mujarrad sahih. Ya'lamuna, mereka semua tahu. Ibu ayah, ya'lamuna ni mana fa'ilnya? Ibu ayah, mana fa'il pada ya'lamuna? Fa'ilnya adalah huruf waw. Faham ibu ayah ya? Fa'ilnya adalah huruf waw. Bagus ibu ayah ya. Okey. Jadi ya'lamuna ni fi'il mudhari', kotak 9 lah ya. Kotak 3. Mereka tahu. Sekarang ni ibu ayah, ya'lamuna ni rafa' ke nasab ke jar? Dia adalah rafa' dengan mengekalkan nun. Mereka semua tahu apa dia ma ini ibu ayah adalah ma mausul ya, ma mausul apa yang ma mausul apa yang, dan dia jadi maf'ul bihi kepada ya'lamuna. Mereka semua tahu apa? Ma segala apa yang ma mausul umum, segala apa yang taf'alun daripada fa'ala yaf'alu. Taf'alun fi'il mudhari' kotak yang ke-9, kamu semua. Segala apa yang taf'alun kamu semua kerjakan. Fi'il kerja, fi'il kelakuan, kata kerja. Jadi apa ni, taf'alun kamu semua kerjakan, kamu semua lakukan. Bahasa kita pun ambil, aku punya PL lah kamu ni. Orang lama kan, aku punya PL lah kamu ni. PL tu fi'il lah, aku punya kerja lah kamu ni. Aku punya kelakuan lah kamu ni. Tu PL. Orang kita sebut. Biasa dengar tak ibu? Ke saya yang biasa dengar? Arwah opah biasa sebut PL. Dulu saya kecil-kecil akal. Aku punya PL kamu ni kamu. Biasa kan PL kan. PL tu lah asalnya PL tu ibu ayah ya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok tafsiran dia. Ai inna alaikum lamalaikatan hafazatan kiraman. Sesungguhnya untuk kamu semua ini, pada kamu semua ini benar-benar ada para malaikat yang sentiasa menjaga, dan sifatnya pula mulia. Para malaikat ni adalah para penjaga yang mulia. Fala tuqabiluhum bil qaba'ih. Maka kamu kena ingat, kamu ni ada yang mengawasi Kamil. Kamil, ingat ni Kamil. Ingat ni buaya semua. Ada para malaikat akan mengawasi apa yang kita buat ni buaya. Bil qaba'ih, dengan segala apa benda buruk yang kita buat. Ingat. Ada yang mengawasi kamu. Tak ada orang. Tapi malaikat tu catat apa yang kamu buat. Fa'innahum yaktubuna alaikum jami'a a'malikum. Sesungguhnya para malaikat itu akan mencatatkan apa saja amal-amal kamu. Wa ya'lamuna jami'a ma taf'alun. Dia tahu apa saja yang kamu buat. Apa perbuatan hati, perbuatan zahir kita. Zahir kita nampak baik, tapi hati ni asyik tu berbuat sangka pada orang. Hati kita ni asyik tu nak musuh dengan orang. Hati kita ni asyik tak puas hati dengan orang. Hati kita ni asyik macam-macam lah hati ni, penyakit hati. Asyik macam-macam lah penyakit hati. Jadi ibu ayah, tapi ikhlas. Bab ikhlas ni Allah Ta'ala nak tahu. Bab hati Allah Ta'ala tahulah, tu serah pada Allah Ta'ala. Malaikat saya tak pasti tahu ke tidak hati kita macam mana, itu serah pada Allah. Maaf, mungkin saya silap. Tapi apa yang kita buat, perbuatan-perbuatan kita ni diketahui oleh para malaikat. Tapi bab hati kita semua ni, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi yang pasti Allah Ta'ala maha mengetahui.
Mungkin malaikat tak tahu hati kita ikhlas, kita tidak ikhlas, tak tahu. Dia catat aja. Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui ikhlas ke tidak kita ni. Tapi zahir kita yang kita buat semuanya malaikat tahu. Tadi tu saya rasa saya tersilap cakap ya. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Di kanan, di kiri, ya, malaikat sentiasa berada sebelah kita. Tidaklah dikatakan daripada sebarang satu kataan pun, melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat. Apa nama raqib? Maksud raqib? Raqib ni raqabah. Raqabah ni mengawasi. Sentiasa mengawasi kita ya. Okey, tengok. Okey. وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط atau biba'irihi atau liyastarahu akhuhu, macam tu ya. Ibu ayah, akrimu al-kiram, mulialah kamu semua, muliakanlah. Ini fi'il amar daripada akrama yukrimu, fi'il amarnya af'il, akrim. Kalau ramai akrimu, muliakanlah oleh kamu semua akan para malaikat kiraman katibin tadi yang mencatat, yang mana kena Nabi pesan para malaikat yang mencatat ni, raqib atid ini, dia tidak akan berpisah dengan kamu kecuali pada dua keadaan saja, iaitu ketika mana kita berjunub dan juga ketika mana kita berjunub, kita berhadas ibu ayah, berhadas besar, maka malaikat tak nak rapat dengan kita. Tapi dia tetap catat, dia catat, tapi dia tak nak rapat dengan kita lah. Malaikat kan mulia, makhluk yang mulia tak nak rapat dengan kita. Jelah macam tu. Wal ghaid, dan ketika mana kita ghaid, apa dia ghaid? Buang air besar, tengah buang air besar. Okey, pasal apa, zaman dulu mana ada macam kita bangunan tandas ni, binaan tandas tu kan mungkin ditutup dengan kain ke apa ke. Fa idza ghtasala ahadukum, bila satu orang antara kamu mandi, falyastatir, hendaklah tutup dengan dinding. Tak bolehlah mandi open macam tu. Maksudnya mandi tak pakai apa-apa ataupun pakai tutup. Maksudnya aurat yang terbuka lah masa mandi tu, aurat terbuka maksudnya. Tak kira lah pakai apa pun, tapi aurat terbuka. Okey. Falyastatir, hendaklah dia menutup bi jurmi haithin au bi ba'irihi, ataupun dengan dia punya binatang dia. Kalau dia kan padang pasir ke apa kan, kalau mandi contoh, kalau ada air ke apa ke sikit, buat bekal air ke, kalau nak mandi kat situ, ibu ayah kat padang pasir lah, kita duduk padang pasir, paling kurang pun kamu tutuplah, dengan binatang tunggangan kamu, tutup, orang tak nampak kamu mandi. Ataupun tutup, sedara kamu tutup. Maksudnya kalau tak ada benda-benda lain, yang ada kawan kita je, dia cover kita, dia pandang tempat lain lah, tapi dia tutup kita daripada kita dilihat sedang mandi oleh orang-orang lain. Okey. Dan seterusnya ibu ayahnya. Liza karihal ulama'u al-kalama 'inda al-gha'iti wal jima', ataupun karrahal ulama'u al-kalama 'inda al-gha'iti wal jima'. Oleh pasal itulah, ada lagi satu hadis tapi saya tak sebutlah, baca satu hadis saja tadi. Oleh kerana itulah para ulama memakruhkan bercakap ketika mana buang air besar dan ketika berjima', maaf ibu ayah ya. Limuwaraqatil maliki al-'abdi 'inda dhalik. Al-'abda inda dhalik, kerana pada ketika itu malaikat akan menjauhi hamba Allah Ta'ala tadi. Kita nak malaikat serapat dengan kita. Maka kalau kita buang air besar, ataupun ketika mana kita dalam tandas cepat-cepat keluar, jangan lama-lama, pasal malaikat tak nak masuk. Ataupun ketika mana manusia, suami isteri, maaf ya, membuat hubungan biologi, maka dah habis tu, jangan macam tu je, terus mandi ke apa ke, terus dalam keadaan angkat janabah tu, mandi junub.
InsyaAllah malaikat dapat balik dengan kita, insyaAllah. Itu penting menjagalah. InsyaAllah Ibu Ayah. Setakat itu sajalah ya, insyaAllah. Jadi boleh faham Ibu Ayah untuk hari ini? Dapat manfaat tak? Dapat pengajaran tak? Apa pengajaran ni Ibu Ayah? Kita kena sentiasa ingat malaikat sentiasa berada dengan kita. Dan malaikat mencatat apa yang kita buat. Kita tak dapat lepas. Bukan saja malaikat dah lah, malaikat catat. Tangan jadi saksi, kaki pun jadi saksi, kulit-kulit akan jadi saksi. Dah lah, anggota badan jadi saksi, malaikat pula catat. Allah punya berat tu yang berat dekat pada masyarakat nanti Ibu Ayah. Pasal tu lah saya pesan pada diri saya sungguh-sungguh, kalau kita nak buat dosa ke apa tu, pesan sungguh-sungguh diri kita ni, kau tolonglah takut akhirat nanti, tolonglah fikir akhirat. Dunia ni kejap je dunia ni. Ibu Ayah tolonglah jaga anak-anak kita. Sekarang ni dah masuk dah. Ustazah, nampak tak yang Ustazah Asma Harun tegur tu video tu? Saya buka apa Ibu Ayah, sekarang ni dah makin risau saya tengok. Perkembangan sekarang ni, yang jenis masuk-masuk TV ni, yang jenis pakai nampak perut ni dah makin ramai dah ni. Kan? Perempuan nampak perut lah, nampak ketiak lah, macam tak ada rasa malu. Kita bukanlah tengok, kita tak ada tengok pun. Tapi benda tu dah orang berkongsi-kongsi. Kita tengok apa benda yang Ustaz tegur ni. Oh macam ni rupanya. Ya Allah teruknya Ibu Ayah. Anak Melayu kita ni Ibu Ayah, anak Melayu kita ni. Ibu Ayah, anak Melayu kita. Tolonglah Ibu, saya merayu Ibu Ayah. Merayu tolonglah tegas sikit anak perempuan Ibu Ayah, menantu. Tolong tegas boleh tak Ibu Ayah? Tolong ya. Tolong tegas. Tegas dengan berhemah lah. Dengan lemah lembut. Tegur penuh kasih sayang. Macam Ustaz video tu, Masya Allah. Boleh Ibu Ayah ya. Maaf segala salah-salah saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إبراهيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.